Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazmi Syahmi bin Muhammad Yusof. Nombor matriks AA191319 dari Seksyen 3. Kali ini saya akan menerangkan tentang cara untuk membuat lab activity bagi lab 1, diode karakteristik. Lab activity kita akan mulakan dengan soalan B, iaitu kita perlu mengira resisten dua diode, iaitu diode 1N4001 dan diode AA119 menggunakan ohmmeter. Okey, lab activity ni kita akan buat menggunakan Proteus. Okey, jadi lab activity yang pertama kita akan menggunakan diode 1N4001 dan kita akan sambungkan. Okay. Ini adalah cara mengira resisten menggunakan forward bias. Kita akan run the simulation. Okay, nilai yang kita dapat di sini kita boleh tuliskan di dalam lab sheet. Seterusnya, untuk mengira reverse resistance bagi diode 1N4001, kita akan mengubah kedudukan diode seperti ini untuk mencari reverse resistance. Dan kemudian kita boleh run the simulation. Okay, nilai yang ada di sini kita boleh tuliskan di dalam lab sheet. Seterusnya, untuk diode AA119, kita perlu menukar diode. Okay, first kita akan buat dalam forward bias, akan sambungkan. Dan kita boleh run the simulation. Nilai yang dikeluarkan di ohmmeter ini kita boleh tuliskan dalam lab sheet. Seterusnya, kita akan membuat reverse bias. Kita akan mengubah arah kedudukan diode seperti ini dan sambungkan litak. Seterusnya, kita akan run the simulation. Baik, nilai yang keluar di ohmmeter kita boleh tuliskan dalam lab sheet. Okey, seterusnya kita akan buat soalan C, di mana kita perlu mengira voltage untuk kedua-dua diode. Okey, yang pertama sekali kita akan buat untuk diode 1N4001. Kita akan sambungkan setiap komponen. Okey, untuk mengira voltage kita perlu menggunakan DC voltmeter. Letakkan di sini. Okey, kedudukan diode sekarang adalah mengikut forward bias. Jadi kita boleh run the simulation. Okey, 0.55. Jadi nilai ini kita boleh masukkan di dalam lab sheet. Okey, seterusnya kita akan mengira reverse voltage bagi diode 1N4001. Jadi kita akan mengubah kedudukan diode.
menjadi seperti ini, dan kemudian kita sambungkan komponen. Setelah siap sambungkan, kita boleh run the simulation. Nilai yang keluar di sini kita boleh masukkan ke dalam worksheet. Seterusnya kita akan buat perkara yang sama menggunakan diode AA119. Kedudukan diode seperti ini ialah untuk mencari dia punya forward voltage. Setelah siap sambungkan, kita boleh run the simulation. Nilai yang ada kat sini kita boleh masukkan ke dalam lab sheet. Seterusnya, untuk mencari reverse voltage bagi diode AA119, kita akan mengubah arah kedudukan diode. Menjadi seperti ini. Dan kemudiannya kita boleh run the simulation. Nilai yang ada pada voltmeter kita boleh letakkan ke dalam lab sheet. Part 2, characteristic of diodes. Pada dalam part 2 ini, diode yang akan kita gunakan ialah silicon diode, iaitu diode 1N4001, dan juga germanium diode, iaitu diode AA119. Pertama sekali kita kena lukiskan circuit yang ada pada figure 4 ni ke dalam Proteus. Komponen-komponen yang akan digunakan untuk melukis circuit ini ialah Vsource, port HG DC voltmeter ada 2, chip resistor 1K, silicon diode 1N4001, dan juga DC emitter. Berdasarkan soalan pada part 2 ini, kita perlu mengubah nilai yang ada pada Vsource kepada 10V, dan kemudiannya range pada emitter kita perlu ubah kepada milliampere. Setelah siap, kita boleh sambungkan setiap komponen. Setelah siap disambungkan setiap komponen, kita boleh run the simulation. Bacaan yang perlu kita ambil ialah pada voltmeter dan juga pada ammeter. Dan bacaan ini kita boleh ambil selari setiap 10%. Dan bacaan ini kita boleh rekodkan ke dalam Google Excel untuk membentuk graf. Dan berdasarkan circuit yang telah kita buat sebentar tadi, ini adalah bentuk graf untuk silicon diode, iaitu diode 1N4001. Seterusnya, untuk diode yang kedua, germanium diode, kita boleh menggunakan circuit yang sama seperti tadi. Cuma kita perlu menukar diode-nya menjadi germanium diode, iaitu diode AA119.
tu kita sambungkan. Okay, setelah siap sambung, kita boleh run the simulation dan kita boleh ambil nilai yang ada pada voltmeter dan juga ammeter selari setiap 10%, dan nilai setiap 10% tu kita boleh isikan ke dalam Google Excel untuk membuat graf, dan ini ialah bentuk graf yang akan diperoleh berdasarkan nilai voltmeter dan ammeter yang ada pada circuit sebentar tadi. Okay, selepas itu untuk soalan D, kita perlu construct the circuit in figure 5. Okay, kita boleh menggunakan circuit yang sama seperti sebelum ni, cuma bezanya kita perlu menukar nilai resistor kepada 220 ohm dan juga diode kepada LED. Nilai kita akan tukar kepada 220 dan kita akan menggunakan LED red. Dan kemudian kita sambungkan kepada litar. Okay, setelah siap sambung, kita boleh run the simulation dan catatkan nilai yang ada pada voltmeter dan ammeter berdasarkan soalan, iaitu kita boleh catatkan nilainya apabila LED bertukar kecerahan. Okey, yang terakhir sekali ialah soalan F. Kita perlu construct the circuit shown in figure 6. Okey, dalam figure 6 ni kita boleh menggunakan circuit seperti yang sebelum ini, di mana nilai resistor sudah ditukar kepada 220 ohm. Tapi figure 6 ini kita perlu menukarkan diodnya kepada Zener diode, iaitu diode 1N5231B. Dan kedudukan diode ini kita perlu letakkan dia terbalik seperti figure 6 dan sambungkan. Setelah siap sambungkan, kita boleh run the simulation dan kita boleh mengambil nilai yang ada pada voltmeter dan ammeter selari setiap 10% dan masukkan ke dalam Google Excel kita untuk mendapatkan bentuk graf. Ini adalah bentuk graf yang kita akan peroleh berdasarkan nilai-nilai yang telah kita ambil daripada simulation tadi. Okey, itu saja untuk lab 1. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasim Syahmi bin Muhammad Yusof, nombor matriks AA191319 dari seksyen 3. Okay, hari ini saya akan menerangkan cara-cara untuk membuat lab activity dari lab 2, diode application menggunakan Proteus. Okay, yang pertama sekali kita akan buat part 1, iaitu diode clippers. Okay, kita akan bina circuit berdasarkan figure 2.3 di Proteus. Okay, komponen-komponen yang akan digunakan ialah V-Sign, V-Source, chip resistor 100 kilo ohm dan juga diode 1N4004. Okey, berdasarkan soalan, kita perlu letakkan nilai amplitude dan frekuensi pada sine wave, iaitu
2.5 VP dan 1 kHz. Double klik 2.5 1 kHz. Okay. Dan kedudukan diode kita akan ikut seperti dalam rajah figure 2.3. Rotate anti-clockwise. Okay, kemudian kita boleh tekan pada terminal di belah kiri untuk mendapatkan ground. Dan setelah semua komponen ada, kita boleh sambungkan setiap komponen. Okay. Bagi mendapatkan waveform, kita boleh tekan pada instrumen di belah kiri dan menggunakan oscilloscope. Dan ia akan disambung kepada circuit yang telah dibuat. Seterusnya, run the simulation. Nilai yang kita akan gunakan ialah 0.5 dan 0.2. Baiklah, ini adalah waveform untuk figure 2.3 sebentar tadi. Dan waveform ni perlu dilukis di dalam bahagian yang telah disediakan di lab sheet. Okay, seterusnya kita perlu lukiskan circuit berdasarkan figure 2.4 di dalam Proteus. Okay, inilah circuit yang telah dibuat dalam Proteus, di mana nilai pada V-Sin perlu diubah amplitude-nya kepada 2.5 dan frekuensi kepada 1 kHz. Kedudukan diode dan juga V-source adalah mengikut figure 2.4. Untuk mendapatkan waveform, kita perlu menggunakan oscilloscope. Dah siap, run the simulation. Baiklah, ini merupakan bentuk waveform bagi figure 2.4 dan kita perlu sketch waveform ini ke dalam lab sheet. Okay, seterusnya kita akan buat circuit berdasarkan figure 2.5 di dalam Proteus. Baiklah, ini adalah circuit yang telah dibuat di dalam Proteus, di mana nilai amplitude dan frekuensi pada V-Sin kita akan tukar kepada 2.5 VP dan 1 kHz. Kedudukan diode dan juga V-source adalah berdasarkan figure 2.5. Untuk mendapatkan waveform, kita akan menggunakan oscilloscope. Dan setelah disambungkan kepada circuit, kita akan run the simulation. .5 0.2. Baiklah, ini adalah bentuk waveform bagi figure 2.5. Jadi kita perlu sketch waveform itu ke dalam lab sheet ini. Okay, baiklah, dan yang terakhir untuk part 1 adalah figure 2.6. Jadi kita akan buat circuit ni di dalam Proteus. Baiklah, ini merupakan circuit figure 2.6 yang telah dibuat dalam Proteus, di mana nilai V-Sin dia kita akan tukar amplitude kepada 2.5 VP dan frekuensi dia kepada 1 kHz. Okay, di dalam figure 2.6 ini akan menggunakan 2 diode dan juga 2 V-source.
di mana nilai V-source pertama adalah 1 dan V-source kedua adalah 0.5. Kedudukan diode juga adalah mengikut figure 2.6. Untuk mendapatkan waveform, kita akan menggunakan osiloskop. Dan setelah osiloskop disambungkan kepada circuit, kita akan run the simulation. Baiklah, ini merupakan bentuk graf untuk waveform yang telah dapat berdasarkan figure 2.6 sebentar tadi, dan kita perlu lukiskan waveform itu di dalam lab sheet yang telah disediakan. Seterusnya adalah part 2, iaitu diode clampers. Di sini kita perlu membuat circuit sendiri. Jadi saya akan menggunakan circuit yang ada pada lab sheet, iaitu pada teori, iaitu di figure 2.2. Di figure 2.2 ini komponen yang digunakan adalah V-Sine, kapasitor, diode 1N4004 dan juga resistor. Baiklah, berdasarkan soalan, nilai amplitude dan frekuensi pada sine wave ialah 1.5 Vp dan juga 1 kHz. 1.5 dan 1 kHz. Nilai pada resistor pula ialah 5.1 kilo ohm. 5.1 kilo ohm. Nilai kapasitor yang digunakan adalah 10 microfarad. Setelah circuit siap, untuk mendapatkan waveform kita perlu menggunakan osiloskop. Ini A akan disambungkan di sini dan B akan disambungkan di sini. Setelah siap, kita akan run the simulation. Dan di sini ialah 0.2. Baiklah, ini merupakan bentuk waveform yang kita akan peroleh berdasarkan circuit yang telah kita buat sebentar tadi. Jadi kita perlu sketch waveform ini ke dalam bahagian yang telah disediakan di dalam lab sheet, iaitu di part 2 diode clampers ini. Itu sahaja untuk lab 2 elektronik diode application. Sekian, terima kasih.